Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami untuk subjek SCCA 1023 Teori Komunikasi. Untuk tajuk yang kami pilih iaitu Teori Penembusan Sosial. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Charles bin Zaini, nombor matrik 259834. Dayang Siti Hasmah binti Abang Buhari, nombor matrik 258484, dan saya sendiri Khatijah binti Jumat 259907. Untuk situasi yang kumpulan kami pilih iaitu kisah cinta antara Amir dan Tina. Amir merupakan arkitek di sebuah firma terkemuka, anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Tina pula merupakan pakar anestetik di hospital swasta, anak ketiga dari 5 orang adik-beradik. Kisah mereka bermula dari 3 tahun lepas, bertemu semasa rakan karib Amir mengajak Tina keluar bersama. Selepas pertemuan pertama, Amir menghubungi Tina untuk mengenali satu sama lain dan mengenali dengan lebih rapat. Berpanjangan sehingga 1 tahun. Setahun selepas itu, mereka berkahwin. Dalam situasi perkahwinan mereka kurang berkomunikasi. Ini kerana Amir seorang arkitek di firma terkemuka sering membawa pelan lukisannya balik ke rumah untuk disiapkan. Manakala Tina pula seorang pakar anestetik dan bekerja mengikut shift dan ada waktunya terpaksa on call sekiranya ada kecemasan. Kebanyakannya masa yang terluang di rumah dihabiskan Tina dengan membaca koleksi novel seramnya, terutamanya sekiranya Amir sibuk menyiapkan kerja. Tahun pertama mereka berkahwin, mereka cuba membiasakan diri dengan situasi keadaan mereka. Tetapi apabila masuk tahun kedua, masing-masing merasakan semakin tiada keserasian antara mereka. Ini kerana mereka semakin jarang berkomunikasi sebab tiada apa-apa yang ingin dikongsikan dengan pasangan mereka. Sekarang Amir telah dinaikkan pangkat sebagai arkitek kanan firma. Semakin keadaan Amir sangat busy melawat lokasi ke lokasi tapak. Pengenalan teori penembusan sosial dalam bahasa Inggeris ialah Social Penetration Theory yang diasaskan pada tahun 1973, tergolong sebagai objektif. Dan teori ini dihasilkan berdasarkan eksperimen yang dibuat, bukannya melalui pengalaman seseorang. Teori ini juga menekankan bahawa perkembangan sesuatu perhubungan ialah sistematik dan boleh diramalkan. Sesuatu perhubungan ada kalanya mengalami perpisahan, dan ini turut dijelaskan dalam teori ini. Teori ini menerangkan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dalam perhubungan berlaku. Teori ini juga merujuk kepada komunikasi interpersonal dan ia juga menerangkan hubungan antara 2 atau lebih individu. Selain itu, menjelaskan bahawa keakraban berlaku dalam perhubungan jika komunikasi baru bermula
dengan tidak biasa dan kemudian secara berasuh-asuh memasuki fasa ke tahap di mana ia menyentuh individu. Seperti situasi Tina dan Amir semasa baru perkenalan sehingga berkahwin dan tiada komunikasi yang dilakukan sehingga kan berlakunya perpisahan. Untuk sejarah dan orientasi, teori penembusan sosial ini diasaskan oleh dua pakar psikologi, iaitu Dr. Erwin Altman dan Dr. Dalmas A. Taylor. Untuk Dr. Erwin Altman yang mendapat anugerah Profesor Emeritus, lahir pada 16 Julai 1930 di New York, merupakan seorang ahli psikologi sosial. Sementara itu, Dr. Dalmas A. Taylor lahir pada tahun 1933. Beliau mendapat pendidikan di Western Reserve University, Cleveland, dan kemudiannya Howard University di Washington, sementara PhD di University of Delaware. Selain itu, beliau juga memiliki sijil daripada Harvard University Business School. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dayah Siti Asmah binti Abang Buhari, nombor metrik 258484. Untuk saya adalah andaian SAS teori, iaitu dikenali sebagai teori bawang. Disebabkan individu dilihat mempunyai beberapa lapisan dalam proses mengenali seseorang. Ia terdiri pada 5, iaitu pendirian kendiri. Pendirian kendiri atau kupasan lapisan lebih kepada sifat saling berbalas, iaitu proses pendedahan kendiri yang saling berbalas ini berlaku lebih kerap di awal berkenalan dan beransur kurang apabila dua individu tersebut lebih saling mengenali. Ia mempunyai proses berkenalan, biasanya ada 4 peringkat yang akan dibawa kepada keakraban perkenalan tersebut, iaitu yang pertama peringkat orientasi, kedua peringkat eksplorasi efektif, yang ketiga peringkat afektif, dan keempat adalah peringkat stabil. Manakala bagi pendedahan kendiri secara spontan, ia lebih kepada kendiri yang sistematik, biasanya berlaku apabila individu yang terlibat menjangkakan perkenalan atau perhubungan mereka akan berpanjangan. Maksudnya mereka tidak berhenti setakat itu sajalah. Mereka akan berterus berjumpa dan berkenalan lebih rapat lagi. Yang ketiga adalah kelebaran, iaitu kelebaran merupakan merujuk kepada kepelbagaian perkara atau segmen yang ingin diketahui tentang seseorang itu. Misalnya ingin mengetahui latar belakang keluarga, minat dan kegemaran. Keempat adalah kedalaman. Kedalaman dikenali sebagai seseorang merujuk kepada keintiman atau keakraban perhubungan tersebut. Sambungan adalah, saya akan sambung. Untuk yang kelima adalah proses penyampaian, iaitu merupakan peringkat yang pertama dalam penyampaian. Biasanya melibatkan ketidakpuasan secara interpersonal apabila individu merasakan ada sesuatu yang kurang atau tidak kena dengan kehidupan yang biasa mereka lalui. Ia juga jarang berlaku dalam sekali mata. Sebaliknya merupakan proses penutupan lapisan demi lapisan, seperti mana pendedahan lapisan demi lapisan pada peringkat awal dalam pengenalan.
Ia juga terdapat dua penebusan, iaitu hubungan yang berakhir atau perpisahan. Ia bermaksud pasangan memulakan proses perpisahan dengan menjauhkan diri masing-masing secara sistematik dan menutup kembali lapisan demi lapisan diri mereka. Yang kedua adalah hubungan yang dirunding semula, di mana pasangan menstruktur hubungan mereka semula apabila terdapat lapisan yang ditutup dalam proses berubah daripada pasangan kekasih kepada sekadar kawan biasa. Okey, untuk skop dan aplikasi, iaitu aplikasi teori ini dalam proses berkenalan secara langsung sesama manusia. Proses perkenalan ini di alam maya atau media sosial turut mengaplikasikan teori ini. Untuk laman sosial seperti Facebook, kelebaran terhasil melalui maklumat diri dan status yang kerap dikemas kini. Untuk sementara, kedalaman pula terbentuk apabila individu mewujudkan kumpulan masing-masing yang terhad ahlinya ataupun dengan menghantar mesej terus ke peti mesej seperti inbox. Okey, saya akan teruskan kepada rakan saya untuk tajuk seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Puan, saya Charles bin Zainib. Seterusnya saya akan membentangkan kritikan terhadap teori. Teori ini menganggap semua proses pendedahan diri serupa melalui proses kupasan, lapisan yang sama dan kepantasan yang sama. Pendedahan diri sebenarnya berbeza sama ada mengikut jantina ataupun personaliti seseorang individu. Lelaki mungkin lebih lambat dalam proses mendedahkan diri dan begitu juga individu yang bersifat berasia, tidak kira lelaki atau wanita. Seterusnya, kesimpulan daripada tajuk tugasan ini, kesan teori yang dicadangkan oleh Taylor dan Edmund pada tahun 1973 telah terbukti betul dicontohi dengan penggunaan medium teknologi komunikasi internet seperti media sosial, laman temu janji, blog dan sembang dalam talian. Selain itu, proses pendedahan diri saling membalas juga tidak semestinya hanya kerap dan pantas di awal perkenalan. Bahkan mungkin apabila dua individu tersebut semakin selesa dan semakin mengenali, pada waktu itu mereka akan lebih saling mendalami sesama mereka. Saja pembentangan dari kumpulan kami pagi ini dan sekian, terima kasih.